Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala Rasulillah wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin hadirat sekalian, kita bersyukur kepada Allah kerana kajian Nabi yang begitu berkah ini dapat menyambung satu kuliah khas berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan memulakan sirah pertama bertampilkan kepada sebuah karya oleh Ar-Rahiqul Maktum. Dan karya ini merupakan satu karya yang dipilih sebagai pemenang sayembara penulisan kitab sirah sedunia Anjuran Majma' Ulama Alam Islam pada tahun 78. Dan karya ini telah banyak diterjemahkan ke seluruh dunia dan ia dianggap karya yang begitu lengkap membahaskan tentang sirah Nabi, dan sekarang sebahagian universiti telah menjadikannya sebagai buku teks dalam pemahaman tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mulakan bab pertama daripada sirah Nabi Ar-Rahiqul Maktum yang dikarang oleh Al-Allamah Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, seorang ulama besar daripada tanah India yang sampai sekarang masih hidup di tanah Arab. Bab pertama ialah zaman sebelum terutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat sekalian, secara kesimpulan, bab yang menyatakan tentang bagaimana keadaan orang-orang jahiliyah sebelum Nabi diutuskan kepada mereka, para ulama telah membahaskan paling kurang 3 perkara berkaitan masyarakat jahiliyah. Pertama, apakah agamanya orang Arab jahiliyah? Kedua, bagaimanakah orang Arab jahiliyah menghasilkan keturunan dan juga nasab? Ketiga, bagaimana orang Arab jahiliyah itu melalui kehidupan di dunia yang singkat. Kata ulama sirah, kalau dibahaskan dari sudut agama, orang Arab jahiliyah dahulu mereka ini percaya kepada Allah, tetapi syirikkan Allah. Mereka syirikkan Allah dengan batu, kain dan tanah liat yang dikepal dan disiram susu di atasnya. Mereka namakan berhala yang dibuat daripada batu, kain dan tanah liat yang dikepal dan disiram susu ini dengan nama seperti Latat, Uzza, Manat, Sa'ad, Bal, Ham, Ya'uqab wa Nasr. Dan nama ini sebagian disebut dalam Al-Quran dan juga disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak 360 berhala yang diletakkan di dalam Baitullah, dan setiap berhala mewakili setiap kabilah yang wujud pada zaman itu, dan memberi faham kepada kita kabilah-kabilah di Jazirah Arab jahiliyah pada zaman itu adalah terbahagi kepada 360 kabilah. Selain daripada mensyirikkan Allah, mereka percaya kepada perkara-perkara khurafat. Apakah maksud khurafat? Menurut satu hadis riwayat Imam Tirmizi rahimahullah alaihi, di dalam karya yang terkenal di Syama'il Muhammadiyah atau Syama'il Tirmizi, di sana terdapat satu hadis yang menceritakan maksud khurafat. Khurafat ini sebenarnya berasal daripada nama seorang lelaki Arab berbangsa Yaman yang hidup sebelum Nabi itu dilahirkan. Dan khurafat ini menurut hadis Imam Tirmizi tadi telah dicolek oleh sekumpulan jin. Lalu lama ia dikawal oleh jin di alamnya, tak lama kemudian khurafat dibebaskan. Bila khurafat dibebaskan, maka orang kampung
Cerita siapa ni? Cerita khurafat. Sejak itu bila benda yang agak pelik kita panggil cerita khurafat. Asalnya nama seorang lelaki berbangsa Yaman yang hidup sebelum Nabi SAW. Mereka percaya kepada perkara-perkara khurafat. Seperti mereka membeli hijab, yang mana hijab ini kepercayaan orang Arab jahiliyah sebelum Nabi diutuskan kepada mereka. Kata mereka boleh membantu mereka buat keputusan dalam hidup. Seperti kalau satu kabilah nak perang satu kabilah yang lain, dia lepas hijab. Kalau hijab lari ke kanan, ini menunjukkan mereka akan menang dalam perang. Kalau hijab berlari ke kiri, ini tanda mereka kalah. Kalau apa mereka buat, mereka angkat hijab tadi turun selama setahun, tahun depan mereka lepaskan semua. Kalau bergerak ke belah kanan, itu tanda mereka menang. Kalau bergerak belah kiri, itu tandanya mereka kalah. Dan kalau masih bergerak belah kiri, mereka turun dan tunggu selama setahun. Maknanya kalau hijab berlari dari kiri sama, beratkan orang lainnya nak buat keputusan. Ini kepercayaan. Burung hantu diangkat sebagai satu malapetaka yang mereka tengok terbang di padang pasir. Mereka beranggapan bahawa burung hantu ini adalah roh orang-orang yang mati dibunuh tetapi belum digali. Dan ia terbang sambil mengucapkan aku dah ada. Selagi mana tidak dibunuh pembunuh. Tuan-tuan, khurafat, syirik, menyembah berhala, tidak ada sistem hidup. Inilah orang-orang jahiliyah. Dari segi nasab keturunan, ada 4 sistem penghasilan keturunan oleh orang-orang jahiliyah. Pertama, perkahwinan seperti sekarang, maka dapat zuriat. Kedua, seorang suami beri izin kepada isterinya tidur dengan mana-mana lelaki. Bila dah mengandung, kembali digauli isterinya, dan bila dapat zuriat, diberikan padanya. 3, 10 orang lelaki dan ke bawah meniduri seorang wanita. Bila lahir anak itu boleh diberikan mana-mana antara 10 orang lelaki. 3. Dan keempat, 10 orang lelaki dan ke atas meniduri seorang wanita dengan bayaran tertentu. Bila dapat anak, wanita itu bebas memilih mana-mana 10 orang lelaki dan ke atas itu untuk diberikan, dinasabkan anaknya. Inilah penghasilan nasab bagi orang Arab jahiliyah sebelum Islam datang. Sebelum Nabi SAW memimpin mereka keluar daripada kegelapan dan kezaliman kepada cahaya Islam. Dan kata ulama silam, kalau kamu bertanya kepada kami, siapakah orang-orang Arab jahiliyah itu, kami akan jawab kepada kami secara kesimpulan, orang-orang Arab jahiliyah ini sebenarnya tidak ada beza dengan binatang. Yang membezakan mereka dengan binatang hanyalah rupa dan bentuk tubuh badan. Maka di atas dasar itulah amat perlulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuskan seorang nabi kepada mereka bagi memimpin mereka daripada kegelapan kepada cahaya, sesuai sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah, yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka daripada kezaliman kepada cahaya Islam, cahaya pengabdian diri kepada Allah Azza wa Jalla. Habis bab pertama secara kesimpulan. Kita masuk bab kedua.
kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama sirah telah menghilang tentang tarikh kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada pendapat yang menyatakan baginda dilahirkan pada 2 Rabiul Awal. Ada pendapat kata bukan 2 tetapi 8 Rabiul Awal. Ada pendapat kata bukan 8 Rabiul Awal tetapi 9 Rabiul Awal. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Allamah Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, penulis karya yang sedang kita bahaskan kitab ini. Dan ada pendapat menyatakan baginda dilahirkan pada 10 Rabiul Awal, sedangkan pendapat yang masyhur ialah 12 Rabiul Awal. Dan kita tahu bila disebut masyhur tidak semestinya tepat, tetapi dipilih ramai oleh ulama. Sedangkan Allamah Safiur Rahman Al-Mubarakfuri telah memilih di sisinya hasil kajian beliau pendapat yang lebih tepat ialah ada 9 Rabiul Awal. Walaupun ulama khilaf pada tarikh kelahiran baginda, ulama sepakat mengatakan baginda lahir pada waktu subuh, hari Isnin, tahun Gajah, atau kelahiran baginda adalah bertepatan selepas 40 tahun jatuhnya sebuah kerajaan Syirik yang diberi nama kerajaan Kisra Al-Musyawwah, atau kelahiran baginda ini adalah bertepatan selepas 25 tahun Jazirah Arab termasuk Makkah ditenggelami oleh satu banjir besar yang dinamakan Banjir Amin, sehingga melumpuhkan dan melemahkan sebagian struktur binaan Baitullah Al-Haram, sehingga Baitullah itu dibina di hari kedua ketika umur baginda 35 tahun. Agar kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam adalah bertepatan selepas 50 hari menurut satu pendapat, atau selepas 55 hari menurut pendapat yang lebih kuat. Serangan tentera bergajah daripada Yaman, Raja Abraham As-Sabbah Al-Hashi yang cuba meruntuhkan Baitullah Al-Haram, maka lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda dilahirkan dengan 3 keistimewaan yang tidak terdapat kepada mana-mana bayi di dunia. Pertama, baginda lahir dalam keadaan telah mensiap dikhatamkan. Kedua, baginda lahir dalam keadaan telah mentanggal tali pusatnya. Dan ketiga, baginda keluar daripada rahim ibunya dalam keadaan bersujud kepada Allah. Tetapi Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah, murid kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah yang terkenal ini, telah menyatakan bahawa pendapat yang menyebut baginda keluar dalam keadaan telah bersiap dikhatamkan kami tidak menerimanya. Tetapi kami lebih cenderung memilih bahawa baginda keluar dalam keadaan belum berkhatam, selepas itu dikhatamkan oleh datuknya Abdul Muttalib atau nama sebenarnya Syaibat ketika umur baginda 7 hari, sebagaimana tradisi orang-orang Arab dan orang-orang Yahudi. Pada hari kelahiran baginda berlaku 3 perkara yang dipanggil irhas luar biasa. Pertama, 14 biang Balqani istana Kaisar telah puluh. Kedua, api yang disembah oleh kaum Majusi yang tidak pernah padam selama 1000 tahun, tetapi pada saat kelahiran baginda telah pun padam. Dan ketiga, gereja-gereja di Bahirah Sawah telah memendam dan runtuh sebagai tanda segala kebatilan akidah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya menyampaikan beberapa maklumat. Maklumat pertama, masjid ini menyediakan kaunter wakaf Al-Quran dengan harga RM20 senasib dan jual Al-Quran Al-Hafizah dengan harga RM120 senasib. Manakala bahagian penerbitan Jabatan Permandan Islam Malaysia membuka kaunter jualan-jualan buku ilmiah dan tawaran menarik disediakan pada hari ini, yaitu lembar buku berharga di antara RM1 hingga RM4. Tuan-tuan yang berminat boleh menghubungi kaunter-kaunter tersebut di belakang dewan salat utama masjid ini. Maklumat kedua, masjid ini membuka semula kelas-kelas pengajian untuk golongan dewasa dan kanak-kanak. Di antara kelas pengajian yang telah kami sediakan ialah kelas Iqra Al-Quran dewasa setiap Isnin dan Selasa 8-10 malam, kelas Iqra dan Al-Quran kanak-kanak setiap Isnin, Rabu 8-9 malam, kelas Taranum setiap Rabu 9-11 malam, manakala kelas bahasa Arab komunikasi setiap Rabu, Jumat 9-11 malam. Iuran bulanan RM20 seorang, manakala muslimin dan muslimat yang berminat dijemput. Maklumat ketiga, masjid ini mengadakan kuliah maghrib pada malam ini yang akan disampaikan oleh yang diwakili Al-Fadhil Ustaz Muhammad Sukiman bin Yusuf, dan kuliah maghrib pada malam esok akan disampaikan oleh Al-Fadhil yang berbahagia Dr. Ahmad Fatih bin Muhammad Zain. Manakala kuliah subuh pada pagi esok akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhyiddin bin Abdul Aziz. Manakala senaman taiji juga turut diadakan selepas kuliah subuh nanti. Muslim dan muslimah yang berkelaparan di Jemaah. Maklumat keempat, masjid ini menyediakan perkhidmatan tayang kuliah dan kelas secara langsung dari masjid ini melalui laman sesawat www.youtube.com/channel/mtmci atau layar Facebook Masjid Mahdi Mizan Zainal Abidin. Maklumat kelima, masjid ini dengan kerjasama agensi travel akan mengadakan program umrah bersama MTMCI pada bulan Jun 2013. Program ini dikendalikan oleh imam dan kajian masjid ini. Penyertaan akan terhad pada mereka berminat boleh menyertai program ini. Untuk mendapatkan orang menyertai program ini boleh melayani laman sesawat www.masjidpertimizan.gov.my atau terus mengunjungi pejabat pentadbiran masjid ini. Maklumat keenam, masjid ini dengan kerjasama Tabang Haji Travel akan mengadakan program umrah Cinta Rasul bersama Imam Sa'id MCA pada bulan Jun 20 Jun hingga 2 Julai. Pada mereka berminat untuk menyertai program ini, bolehlah mendapatkan barang penyertaan di laman web www.masjidpertimizan.gov atau terus mengunjungi pejabat pentadbiran masjid. Maklumat kedua, masjid ini membuka pendaftaran hak privilege sahabat MTMCA. Di antara keistimewaan yang telah kami sediakan apabila tuan-tuan dan puan menyertai ikat ini ialah mendapat diskaun di premis yang telah mengambil bahagian. Di antaranya adalah klinik Medifund yaitu diskaun 20%, khairat kematian takaful, dan lain-lain keistimewaan yang telah kami sediakan. Pada muslimin dan muslimat yang berminat untuk menyertai sahabat MTMCA, bolehlah mengisi para pendaftaran dengan melayani laman sesawat www.masjidpertimizan.gov.my. Maklumat ke-8, masjid ini akan mengadakan ceramah perdana setengah hari pekerja pada hari Selasa 30 April 2013 bermula jam 8 malam sehingga 9 malam, bertempat di Dewan Salat Utama masjid ini. Ceramah akan disampaikan oleh yang berbahagia Al-Fadhil Dr. Muhammad Suki bin Usman, muslimin dan muslimat di Tuhan. Maklumat ke-9, masjid ini akan mengadakan ceramah sempena gerhana bulan Sembara pada hari Khamis 25 April 2013 bermula jam 8 hingga 9 malam. Manakala salat gerhana bulan akan diadakan pada hari Jumat 26 April 2013 bermula jam 4 pagi, bertempat di Dewan Salat Utama masjid ini. Muslimin dan muslimat yang berkelaparan di depan. Maklumat ke-10, Perbadanan Putrajaya mengadakan forum perdana hal-hal Islam Allah Ta'ala 21 Putrajaya pada hari Jumat 12 April 2013 bermula jam 8 hingga 9 malam. Di antara ahli panel jemputan ialah Imam Muda Hizbul yang berbahagia Dr. Hasan Mahmud Al-Hafiz dan Ustaz Hafiz Al-Ustaz.
Manakala Majlis Mahkamah Komuniti Sihat Lokal Agenda 21 Putrajaya akan diadakan pada hari Sabtu 13 April 2013 bermula jam 7.30 pagi ke 11 malam. Bertempat di kawasan tempat letak apartemen P19 Putrajaya. Berbagai aktiviti menarik telah disediakan, demonstrasi masakan dan lain-lain aktiviti muslimin dan muslimat yang berminat di Jepohan. Masjid ini dengan kerjasama Jabatan Agama Wilayah Persekutuan juga akan